Tupo. Okey, bahaya dia. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Kita sambung lagi muzakarah kitab Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, karangan bagi al-alimil allamati asy-syaikh al-fadil Muhammad Ali bin Abdurrahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Klantani Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Hari itu kita berhenti pada kata musannif dengan nama Allah, dengan nama Allah. Bismillah maknanya. Lama cuti ni, baru bismillah baru. Dengan nama Allah. Allah nama bagi zat, kenyataan bagi sifat, dalil bagi af'al, hakikat bagi asma'. Dan itu telah kita hurai pada pertemuan yang lalu kalau tak silap. Baik. Hari ininya kita masuk pada kata musannif. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman sifatul ula, War-Rahim sifatul thani. Ar-Rahman tu sifat yang pertama bagi Allah, dan Ar-Rahim tu sifat yang kedua bagi Allah. Jadi Ar-Rahman yang amat murah, kita baca terjemah dia dulu. Yang amat murah, lagi Ar-Rahim lagi amat mengasihani akan hambanya hamba Allah. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama yang Allah Ta'ala gandingkan pada Bismillah. Padahalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai banyak nama. Walillahil asma'ul husna. Sabit bagi Allah itu segala nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka serulah dengan mana-mana nama yang baik. Tetapi dalam Bismillah, yang maklum di kita, permulaan pekerjaan yang diiktibar oleh syarak tidak dimula dengan Bismillah, maka kurang barakat. Sedangkan Bismillah itu digandingkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapakah Allah Ta'ala tidak ganding dengan selain daripada Ar-Rahman Ar-Rahim? Tidak pernah kita dengar tu imam baca Bismillahirrahmanirrahim Jabbar. Ada? Kalau ada tu imam macam gitu, nyepak lah tu belakang. Tak ada tu imam macam gitu. Bismillahirrahmanirrahim Jabbar. Padahal Al-Aziz Al-Jabbar pun nama Allah. Ni. Tapi tak ada. Dan Allah Ta'ala pun tidak sebut Bismillahirrahmanirrahim Jabbar. Yang Maha Agung, yang Maha Mulia, lagi Maha Jabbar, yang Maha mengerasi atas hamba. Tidak.
Allah Ta'ala letak di bismillah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama yang menunjuk kata Allah Ta'ala amat-amat kasih belah pada hamba. Tetapi iktibar lain-lain. Nanti kita akan bahas. Ar-Rahman Ar-Rahim, asal perkataan mushtaq, dia panggil mushtaq daripada perkataan asal Ar-Rahman Ar-Rahim, mushtaqun minar rahmati. Asal Ar-Rahman Ar-Rahim terbit daripada perkataannya Ar-Rahmah. Rahmah dia panggil dia ni Ar-Rahmah. Daripada Ar-Rahmah itulah keluarnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mana asalnya Ar-Rahmah? Apa makna Ar-Rahmah? Asal perkataan Ar-Rahmah maknanya riqqatul qalb, dia panggil riqqatul qalbi, lembut hati. Itu kita duk biasa bercakap ke, oh rahmat Tuhan lah ni, ni rahmat Tuhan, rahmat Tuhan. Apa makna rahmat? Rahmat tu asal maknanya riqqatul qalbi, lembut hati. Lepas tu kalau kita nak kata ke Tuhan, oh lembutnya hati Tuhan, boleh dah? Tak boleh. Tu nak pakai makna asal, tak boleh. Kerana makna asal tu memberi waham keserupaannya Allah dengan makhluk. Jangan duk kata hati Allah tak serupa hati makhluk. Jangan. Tu puak Wahabi gitu. Tangan Allah tak serupa tangan makhluk. Kaki Allah tak serupa kaki makhluk lah. Kaki kita tak serupa kaki beruk. Ni sama tak? Tak sama. Maka Allah Ta'ala bukan tak sama begitu. Bukan tak sama begitu. Nanti bila kita masuk sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, perbahasan pada ayat laisa kamitslihi syai'un. Oh, itu sangat hebat ayat tersebut. Sebab tu ayat tersebut ayat muhkamat, ayat yang teguh maknanya. Tuhan tak kata laisa syai' kamitslih, laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tak kata laisa syai', tidak ada sesuatu kamitslih, sepertinya Allah, tak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Tu nanti kita bahas nantilah. Ni nama ke bismillah tak habis-habis lagi malam ni. Ni minggu bulan depan cuti pula. Tak tahu ada ke dia peristiwa pula ya. Baik, asal makna rahmat ialah riqatul qalb. Maknanya lembut hati. Maka nak pakai makna asal, makna hakiki rahmat Allah dengan makna lembut hati Allah, itu tidak boleh, istihalah. Tentu tidak Allah Ta'ala mempunyai hati. Kalau gitu nak pakai makna apakah rahmat? Rahmat nak pakai makna asal hakiki tidak boleh. Maka pakai makna lazim, dia panggil makna lazim. Lazim daripada lembut hati, kita buat baik. Dia ni supaya begini kita pergi grup stesen minyak. Biasa stesen minyak ke kedai makan biasa ada orang mari jual tisu, orang miskin ataupun orang buta ke dekat ni, ketah yang bawa tisu. Kita pun tengok mokcik ni, Allah kesiannya, umur 60 70 duduk berjalan minta duit kata riti. Allah kesian. Dia panggil apa? Hati kita tu lembut, condong hati kepada dia. Lembut hati pada dia. Lepas tu bila dah kesian buat apa? Selfie, bangang. Ada juga kesiangnya pun selfie. Lepas tu update lah Facebook. Kesiang makcik ni duk minta sedekah kat stesen minyak. Tak jadi hijau gitu. Bila dah hati kita lembut pada dia, apa automatik kita akan buat? Gagal duit dalam poket baju lah. Nak kecah-kecah ada tak 2-3 ringgit ke? Sedekah. Apa tu? Buat baik, ihsan dia panggil. Jadi makna lazim daripada baik. Menghendaki sedia kala lagi buat baik pada hamba. Dia panggil sifat zat. Kena kepada sifat iradah. Ta'alluq tanjizi qadim suluhi qadim pada sifat iradah. Atau nak pakai dengan makna sifat fa'il. Apa? Kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrah. Apa? Al-mun'im, Tuhan yang senantiasa memberi nikmat pada hamba.
Tuhan yang senantiasa beri nikmat pada hamba. Allah. Nah, hak kita minta ia tak beri tu kadang-kadang duk ukit lama mana. Padahal banyak mana hak kita tak minta dia duk beri-beri, tak ada perlu hajat kita duk minta dengan dia. Dah tu ni. Banyak mana dah Allah Taala karunia. Allah Taala buat baik pada kita dengan tak pernah kita minta dengan dia. Pernah tak kita nak minta kita dilahir dengan 2 belah tangan, cukup 10 jari, ada satu kepala, satu mulut, satu batang hidung, 2 lubang hidung, satu tubuh badan, 2 belah kaki, ada paha, ada betih, cukup lengkap. Tak pernah minta, sepatah doa pun tak pernah minta dengan Allah Taala. Ya Allah, wilah aku tangan cukup, kaki cukup, semua cukup lengkap, jangan wi cacat, tak ada. Lahir-lahir bon, cukup dah. Nah, dalilnya ada hak orang lahir tak cukup. Itu. Adakah dia minta dengan Tuhan? Wi anak dia jadi tak cukup. Ya Allah, lahirkanlah anak aku cacat ya Allah. Itu bapak yang bangang dia panggil. Tak ada bapak yang nak anak dia cacat, dah. Tak ada. Maka kalau begitunya, apa hak Allah Taala bagi pada kita ni banyak dah hak kita tak minta dia bagi. Tu buat baik Allah Taala. Jadi makna rahmat Allah ialah Allah Taala Tuhan yang Maha buat baik. Maka buat baik Allah Taala iktibar dua, di dunia dan akhirat. Maka di dunia ni tak kira siapa Allah buat baik belaka, maka keluarlah nama sifat Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Al-Mun'imu bi jalailin ni'ami. Tuhan yang memberi nikmat yang nampak dengan mata kasar. Nikmat ni Allah Ta'ala bagi seluruh makhluk. Ima dia manusia, jin, jamadak, hayawanat, tak kira. Tuhan wi belaka. Nah, siapa kau nujum 4 belalang pun raya lagikan cacing dalam buah dapat rezeki. Takkan kita tidur dalam rumah tak boleh rezeki. Jalan tu. Hayat tu betul sungguh tu dah ni. Nah, ya sungguh. Nah, ulat dalam cacing dalam buah buat Allah Taala bagi rezeki ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu pun yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah Taala sudah siap dah rezeki atas dia. Nah, tak kena bimbang dah. Cuma apa tak sama ustaz. Demo tu kaya, kita miskin. Ada orang yang terlalu miskin, ada orang fakir nah. Maka di sana rezeki itu ada beberapa iktibar. Ada rezeki mau'ud, ada rezeki maksum, ada rezeki mamluk. Nah, rezeki mau'ud, rezeki Allah janji. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa pada Allah, maka Allah Taala bagi jalan untuk dia pelepah daripada segala kepayahan. Dan Allah Ta'ala janji lagi rezeki yang Allah Ta'ala kurnia daripada pihak yang dia tidak menyangka-nyangka. Itu dia panggil apa? Rezeki mau'ud, rezeki Tuhan janji. Maka kita pun takwalah pada Allah. Mana antara takwa pada Allah? Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Tuhan kata suruh olehmu akan keluarga kamu mendirikan sembahyang. Bukan suruh sembahyang saja, maya. Jadi itu kata ni, suruh sembahyang ni ajar fiqh, ajar bab taharah, biar dia reti bersuci, tahu air mutlaq, air musta'mal, air mutanajjis. Kalau perempuan pula diajarkan fiqh, mar'ah tu perekoh perempuan, yakni haid, nifas, istihadah. Nah, itu bersabit dengan perempuan. Maka isteri kita mesti wajib dah perempuan. Kada hak isteri dia tu jantan, tak munasabah dah tu ni. Bila perempuan tentu dah mari haid. Nah, kerana yang diistisna, yang dikecualikan daripada datang haid beberapa manusia saja, antaranya ialah Sayyidatuna Maryam, mak kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudiannya pula Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan tak datang haid, perempuan suci.
Lain pada tu ada haid belaka. Maka kena mengajarlah. Bini. Kemudian kalau ada anak perempuan, kena ajar ke dia. Berapa sekurang-kurang haid, ghalib haid, sebanyak-banyak haid. Maka di sana kerana apa? Kerananya tiap-tiap darah yang keluar belum tentu haid. Adanya istihadah. Maka istihadah hukum suci pada ibadat. Wajib dia mengerjakan ibadat. Hukumnya silsil dammi dia panggil. Itu kena mengajar fiqh tu. Nak ni? Allah, parah jugalah nak ni. Itu mana wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, kena sabar atas sembahyang tersebut, atas perintah Tuhan. La nas'aluka rizqan, kami tak minta akan dikau rezeki tu ayat. Nahnu narzuquka, kami hak bui rezeki. Tengok. Nak ni. Tu maka Allah Ta'ala tidak hajat sikit pun daripada kita apa sahaja Allah Ta'ala bagi pada kita. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Tak sampai darah daging korban kamu tu kepada Allah. Salam. Yang sampai kepada kamu tu ialah takwa daripada kamu. Itu. Tu maka Allah Ta'ala karuniakan nikmat yang kasar-kasar ni, maknanya sehat tubuh badan, rezeki mamluk, rezeki maksum. Rezeki maksum ni rezeki hak Tuhan bagi dah, siap dah. Orang ni berapa butir beras akan masuk dalam perut dia sehayat hidup dia, siap dah. Walaupun dia tu toke gudang beras sekalipun, bukan semua beras masuk dalam perut dia belaka dah ni. Kita menanak sepuyuk, adakah semua dalam puyuk tu kita makan kita seorang? Dah. Bagi dengan bini, dengan anak. Hak kita. Kadang-kadang hak kita tu pun bukan hak kita juga. Masuk sekerak, bau, mutahlik. Ni. Ini dia panggil rezeki maksum. Rezeki hak Tuhan janji dah. Hak tak akan mati selagi mana ada tertulis nama kita. Tengok orang duduk hospital, sebutir beras, sebutir nasi pun tak boleh masuk mulut dia. Tapi ngak nyawa hidup lagi. Berapa? Ada lagi air hak masuk dalam tubuh dia tu rezeki dia. Orang panggil apa tu? Rezeki maksum. Hak tu tak boleh nak derma tu, tak boleh nak sedekah. Hak tu kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infak olehmu rezeki yang kami beri pada kamu. Rezeki mana hak nak infak? Nasi hak telang dah. Tu rezeki. Tak pernah siapa nak infak hak tu dekat ni. Patut rezeki mana maksudnya? Rezeki yang ketiga, rezeki mamluk dia panggil, rezeki milik. Sementara orang panggil hidup, nyawa di kandung badan, tertulis harta tu nama kita. Tanah tulis nama kita. Duit dalam bank accountnya atas nama kita. Itu dia panggil apa? Rezeki mamluk. Hak ni bila pak cabut nyawa ya, bertukar dah. Tidak hak kita dah. Hak tu tak boleh heret masuk dalam kubur, mebem-mebem ke apa tu, gerang-gerang tanah ke apa tak boleh masuk. Tu saya bagaimana pun tak boleh masuk sekali dalam kubur. Hak tu dah hak Allah Ta'ala suruh buat kebajikan. Tu kebajikan. Tapi tak ada arah lah kita orang akhir zaman ni. Semakin moden sistem, semakin takut nak buat kebajikan. Ni. Orang dulu tak ada sistem perwakafan ni. Tapi suka wakaf. Tok guru saya wakaf tanah ni untuk tok guru buat pondok. Zaman dulu tak ada sistem. Bila ke tok guru wakaf dekat geran tanah pun nama tok guru ya. Masalahnya tok guru tak apa, tok guru buat pondok sungguh. Anak tok guru tu boleh letu tok guru. Kata ni. Anak tok guru boleh jadi tok garu. Baba memang baba buat pondok sungguh baba. Baba tak apalah, dia tok guru baba, takut anak dia tu bukan baba, takut babi-ai. Nak sebut buat kau kat ni. Takut tu nyosodok pondok-pondok budak buat rumah banglo dia. Bapa? Gerai tanah nama dia, pusaka. Maka sekarang ada sistem perwakafan. Mana kalau orang nak wakaf ke tok guru, ke ustaz buat makhad, buat pondok, jangan bimbang dah. Bukan jadi milik tok guru dah. Sampai kiamat wakaf. Ada pemegang amanah dia. Tapi bila dah ada sistem, takut nak wakaf. Takut, pelik ni orang akhir zaman ni, pelik sungguh. Nak wakaf tak? Wakaf mulut cara orang dulu. Sodok
Padahalnya dunia ni ad-dunya aqallu minal qalili. Bermula dunia ni benda yang paling sikit daripada benda yang paling sikit. Allah. Nah, wa ashiquha adzallu minadz-dzalili. Orang yang asyik rindu pada dunia lebih hina daripada binatang yang hina. Apa binatang yang hina? Anjing dan babi. Berat tu. Lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udatin ma saqal kafir bisyurbatil ma'i. Kalaulah menempati harga dunia di sisi Allah seberat sayap nyamuk, tentu-tentu Allah Ta'ala tak akan bagi minum orang kafir itu walau seteguk air. Bermakna dunia ni tak ada harga. Sebab tu Tuhan bagi belaka. Al-munaimu bijalailin ni'ami, Tuhan yang menganugerah nikmat yang nampak dengan mata kasar. Lagi pula nikmat tersebut umum. Ya, Amin. Ni gigi abang kiri. Nikmat tersebut umum meratai, tak kira manusia ke jin, hayawan ke jamadat, tumbuh-tumbuhan kayu-kayu tu orang panggil jamadat. Lagi pula manusia tu mukmin ke maksiat kepada Allah, Islam ke kafir ke, tak kira. Tuhan bagilah ke. Maka sebab tu jangan kita kata, pelik saya duduk semayang tak tinggal tapi tak kaya macam orang bukan Islam. Jangan duduk pelik lah itu ni. Kerana dunia ni bukan tempat dia nak balas orang buat kerja agama dah. Maka al-munaimu bijalailin ni'ami ni, Tuhan yang menganugerah nikmat yang nampak dengan mata kasar, melatasi, mengumumi sekalian makhluk Allah, tak kira siapa. Sama ada mukmin ke kafir, Tuhan bagi belaka. Kaki taat ke kaki maksiat, Tuhan bagi belaka. Maka Ar-Rahman dia panggil khas pada nama, am pada makna. Pada makna umum. Tapi pada nama khas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah boleh dikatakan Rahman. Sebab itulah kalau nama seorang Tuan Abdul Rahman, tak boleh kita panggil Rahman. Mari sini jap, tak boleh. Rahman ni tertentu dengan nama Allah. Kerana dia khas pada nama, am pada makna. Pada makna umum. Makna Allah Ar-Rahman, Tuhan yang memberi nikmat yang meratai sekalian makhluk, tak kira siapa. Hatta binatang sekalipun. Tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa dah? Wa ka'ayyim la tahmilu rizqahallahu yarzuquhum wa iyyakum, ayat tersebut. Tu. Apakah engkau tidak tengok, Tuhan kata, binatang-binatang yang melata di atas muka bumi ini, la tahmilu rizqa, tidak ada pekerjaan nak tanggung cari nafkah, cari rezeki, tak ada. Tak pernah kita tengok lembu buka kedai runcit, ada. Itu ni kuba ke kerja kerani, tak ada. Tapi siapa yang bagi rezeki pada dia? Allahu yarzuquhum, Allah yang bagi rezeki pada mereka itu, wa iyyakum, dan kalian semua. Tengok Allah Ta'ala sebut tentang rezeki ni, Tuhan suruh tilik pada binatang supaya kita ni jangan bimbang hidup kalau tak boleh makan. Itu ni. Kerana tentu-tentu dah kalau binatang yang Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia pun Allah Ta'ala bagi rezeki, apatah lagi manusia yang Allah Ta'ala cipta untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk kenal Allah. Lah, siapa yang makan atas masjid ni? Dia bawa dulu luar. Kotor masjid gigi. Aduh. Kalau tinggal rumah ya kena adik ya dak tu ni. Macam-macam lah. Tidak aku ciptakan jin manusia melainkan hikmatnya supaya ibadat pada Allah, yakni ya'budun, liya'budun ay liya'rifunani wa ya'budunani, supaya hamba tu kenal aku dan menjadi hamba hanya kepada aku, tidak hamba sesama hamba. Sebab itulah
Para hadirin sekalian, kalaulah tok nenek kita mula tidak beragama Islam, maka ikut sukalah siapa nak mari jajah, kita boleh duduk lina, boleh duduk linang, tenang, aman, tentera. Kerana yang pentingnya perut kita bucik, perut bini anak kita bucik, semua cukup makan. Siapa nak jajah tak kira. Maka dak tok nenek kita mula orang beragama. Maka kerana itulah yang menuntut kepada merdeka ialah agama. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la hurriyata illa bid-dini wala dina illa bil jama'ati wala jama'ata illa bil imarati wala imarata illa bit ta'ati wala ta'ata illa bil ilmi wala ilma illa bil ulama'i. Tidak ada kemerdekaan itu melainkan dengan tuntutan daripada agama. Agama yang menuntutkan umatnya merdeka daripada menjadi hamba sesama hamba, bahkan menjadi hamba yang merdeka daripada hamba yang lain, masuk betul-betul di dalam hamba kepada Allah. Ya ibadi, masuk betul-betul dalam ya ibadi, hei hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk tu sah. Maka kerana kalau tok nenek kita mula tidak beragama Islam, ikut suka siapa nak mari jajah suka hati ni. Yang penting perut kita kenyang. Dah. Kerana tok nenek kita orang beragama, maka agama yang menuntut umatnya untuk merdeka daripada jadi hamba sesama hamba. Maka agama tidak dikatakan agama melainkan di sisi Allah ialah bil jamaati wala dina illa bil jamaati. Agama tidak dikatakan agama di sisi Allah melainkan jamaah. Jamaah ni kena faham molek, bukan jamaah mana NGO, parti. Ni ada juga kata, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu duduk dalam jemaah Islam. Kalau tuan-tuan tak duduk dalam jemaah ni, tak daftar, tak isi borang, tuan-tuan syadza finnar. Maksud apa tu? Jeng. Itu tafsir hadis mengikut kepala hontak sendiri. Masuk dalam umum berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah di situ maknanya kebenaran. Alaikum bil jamaah maknanya hendak kamu duduk dalam kebenaran. Antal jamaah walau kunta wahdah. Engkaulah ahli sunnah wal jamaah walaupun engkau seorang. Mu seorang je duk mengikut cara Asy'ariyah Maturidiyah. Mu seorang je disiplin dalam bermazhab. Mu seorang duduk takhalli sifat mazmumah daripada perut jiwa kamu, dak tahalli sifat mahmudah. Amulah ahli sunnah wal jamaah walau mu seorang, itu maknanya. Wala dina, tidak dikatakan agama tu yang di sisi Allah i'tiraf illa bil jamaati, melainkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu sekarang kalau kita tengok orang nak bawa Islam, kita tak boleh nak terima terus. Kena tanya dulu. Kerana Islam akhir zaman tu pecah 73 puak. La taftariku ummati ala 73 firqah fawahidun fil jannah wa sintani wa sab'ina finnar. Maka kena tanya. Jangan Islam, kami nak Islam. Ya kami pun nak juga main-main. Jangan gitu. Tanya dulu Islam apa awak nak bawa ni? Islam Syiah. Jangan. Sorry, cannot go. Dulu ingat dulu kan? Dulu ada revolusi Islam Iran. Ramai orang kita ni terpengaruh kan? Nak macam tu juga. Masya Allah. Nak semangat Islam ni. Apa-apa Islam Syiah. Ulama dia tu serban tak usah kira besar. Zuhud lebih daripada mana-mana ulama sunni yang ada di Malaysia. Khomeini, ayat nak sebut ayatullah tak nak sabar ni. Khomeini tu, ketua revolusi Islam Iran tu, rumah dia hanya ada satu almari, satu sejadah dan satu Quran. Tak ada perabot lain. Zuhud. Siapa boleh lawan? Siapa boleh lawan? Kita tengok Menteri Besar Kelantan dulu pun almarhum Tok Guru Nia Aziz pun Masya Allah zuhud dah. Dia ni tak duduk kediaman rasmi Menteri Besar. Duduk di rumah dia sendiri di Pulau Melaka. Masya Allah zuhud dah. Tak boleh lawan zuhud Khomeini. Khomeini zuhud lagi. Tapi bagaimana akidah Khomeini? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berhala Allata al-Uzza. Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam laknat atas dia kerana dia berzina. Seluruh sahabat kafir melainkan 3 orang hak tak kafir.
Agak-agak nak takbir sekali. Islam ya? Oh, jangan. Kita nak tanya dulu, Islam apa tu? Akhir zaman tak boleh Islam itlaq, Islam mutlaq boleh. Dia kena Islam muqayyad. Tapi muqayyad pun bi ahli sunnati wal jamaati. Jangan Islam khawarij. Khawarij bagaimana? 24 jam kafir orang. Ini kerajaan taru, ini puak kafir, ini puak tolak Islam, halal darah, wajib perang, jihad. Itu orang panggil apa? Khawarij. Tak aman dunia kalau Islam lagu tu. Jeng. Cakap nak perang semua kat ni. Ada juga Islam Mu'tazilah, apa? Dinilai yang baik buruk tu mengikut akal semata-mata. Nah, at-tahsin wa takbih bil aqli la bi syar'i. Itu dia panggil Islam Mu'tazilah. Kalau rotan sebab cara sivil hancur lebu jubur tahi orang, katanya bagus. Inilah keadil, inilah mencerminkan kemanusiaan, inilah mencerminkan apa lagi dia panggil dia ni, peri kemanusiaan, sifat belah ihsan. Tapi kalau sebab secara syar'i, cara sebab tu sabit sawabit dah. Adapun jatuhkan hukum tu mutaghayyirah, benda berubah-ubah, hukum ta'zir. Nah, cara sebab sabit. Adalah hadis Nabi sebut kan? Murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum, dan hendak pukullah kalian akan mereka itu anak-anak kalian kerana meninggalkan sembahyang wahum asyara sinin, padahal mereka itu berumur 10 tahun. Maka pukul bagaimana? Pukul gini ke? Macam gusti tu. Jadi kena ikut cara syarak ke? Gini ya.
au ma'ruf. Yang diamanat oleh Allah menjadi pemimpin, melainkan amat besar. Au ma'rufin, mencerlankan institusi. Tidak, caranya ialah Profesor Doktor Tuan Guru Kiai Haji Sa'id, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hafazatu 'alal qadimi salih, memelihara khazanah yang tinggalkan yang baik. Maka ditinggal khazanah baik, tinggal orang dulu. Oh, betul tak? Betul. Tak usah kata pondok, kalah sekalipun. Pernah cek sejarah saya duduk mahak dulu, masuk mengajar sejarah, bukan pernah sekali, tiap kali masuk mengajar tak bawa buku teh. Dia suruh buka buku, budak buka buku, dia tulis apa hitam. Apa yang dia tu ada dalam buku teh. Kita kata cikgu ni tengok mana, takkan dia nak masuk tu ya hafal macam Quran nak tu ni, tak munasabah. Baca tinggal tu. Nah, bab kedua pun tak masuk. Bab keempat tu insya-Allah masuk. Bab kelima masuk, keenam dah masuk separuh, bacalah sikit tu. Bab ke-10 insya-Allah masuk penuh tu. Bab ke-11, 12 tu tak masuk. Yang terakhir mungkin tak masuk. Baca Allah salah keluarkan pelajar-pelajar yang cemerlang di sini. Tapi tak mumtaz, tak akhlak mumtaz, nah mumtaz, parah mumtaz. Tu nak ke kau jaga cara ulama dulu ngaji. Kau tutup kita dulu. Yang baik jaga. Sebab tu tengok pondok tu hilang boleh, nak kata boleh, kan boleh, tapi mengalahkan seluruh payah itu ni agak gitu. Ada kelah fisiknya modern nampak maju nampak, dia mengekalkan orang belajar, bukan goreng dah masuk ngaji makan tempe kicak je kot, telur sikit-sikit itu biar susah dalam ngaji. Nak makan kaya, nak makan sedap-sedap, nah nanti cuti ataupun habis dah ngaji. Nak tidur lina-lina atas tilam dan lok nyunyuk gitu tu, nanti mu habis ngaji baru boleh tidur sedap. Nah, untuk sekarang ni kami nak melahirkan ulama, bukan nak melahirkan orang yang tidur kuat. Itu cara al-muhafazatu 'alal qadimis salih, memelihara yang baik yang ditinggal oleh orang dulu. Orang dulu memang tidur tak ada tilam kerana apa? Kerana miskin. Sekarang kita walau kaya tidur tak ada tilam juga pelajar-pelajar. Apa? Kerana tengok keberkatan orang dulu mengaji. Itu baru kita jaga, orang panggil institusi kependidikan kita. Tapi orang dulu tak ada lah CJ, tak ada lah tingkatan-tingkatan. Nah ni, kalau tak lulus situ duduk tahun satu situ. Kalau tak lulus biasa pun, maka al-akhzu bil jadidil aslah, mengambil cara sistematik yang baru untuk lebih cemerlang. Itu. Nah, mana dikombainkan. Cara lama dipelihara, cara baru dilengkapkan untuk pelajar lebih cemerlang. Bukan waktu kembali pada zaman lama, tak tolak komputer, tolak mata pelajaran. Tak. Pondok-pondok terkadang di Indonesia ni apa kata? Di Malaysia tak ada dah. Di Malaysia tak ada.
Karena kita tidak arus perdana. Kenapa? Karena tutup guru pondok kita sibuk duk politik semata. Dek sini duk takbir 24 jam dah. Kalau di Indonesia, bukan hanya bahasa Arab belajar di pondok, bahasa Jepun pun belajar bahasa Belanda belajar, bahasa orang putih pun belajar. Apa tak tu? Nah, mata pelajaran akademik tak sekira, tapi hak lama dia, turas dia tetap dia mengaji. Hafalan matan tetap hebat. Alfiyah tu memang hafal, bahkan ada pertandingan musabaqah alfiyah, musabaqah kitab kuning dia panggil, kita musabaqah Al-Quran aja. Ada lah kita tu ya. Dari ni bertanding Al-Quran lah. Dia ada banyak musabaqah. Itu cara orang panggil untuk institusi pendidikan. Untuk lebih cemerlang institusi pendidikan. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan manusia. Yakni mengekal dan mempertahan dan mempertingkatkan keamanan. Maka tiga ni mesti menjadi visi dan misi besar seseorang yang jadi organisasi atau parti atau pemimpin negara. Apa? Ekonomi, pendidikan dan keamanan. Tiga perkara. Bahkan kita pun wajib tiga perkara tu juga. Ini bukan pemimpin saja, kita pun sama tu lah. Tu lagu tu. Wala ta'ata, dan tidak dikatakan ta'at itu ta'at illa bil ilmi, melainkan dengan ilmu. Kerana di sana ada yang tak wajib kita ta'at. Nak tahu hak mana yang wajib kita ta'at, tak wajib kita ta'at, timbangan neracanya ialah ilmu, bukan asabiyah, bukan ta'assub, bukan warna, bukan puak kita, tidak. Ilmu yang menjadi mizan, neraca timbangan untuk kita taat ataupun tidak taat. Karena di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada hukum taat bagi makhluk dalam perkara maksiat pada Allah. Maka kalau tak ada ilmu, bagaimana kita nak tahu yang ni wajib taat, yang ni sunat taat, yang ni harus taat, yang ni makruh taat, yang ni haram kita taat kalau tanpa ilmu? Maka kalau tanpa ilmu tidak dipanggil ta'at tu ta'at, melainkan dipanggil penjilat atau pencacai. Maka pencacai penjilat tu beza, ta'at tu beza dah. Wala ilma, dan ilmu tidak mungkin didapati illa melainkan bil ulama'i, melainkan dengan ulama. Bermakna nak sampai kepada merdeka tadi asal usulnya datang daripada ulama. Sayangnya 61 tahun kita sambut merdeka negara kita. Pernah tak ada jasa ulama dikenal di media massa, bukan media sosial, media massa? Ada? Pernah ada? Pernah tak? Ada. Padahal yang menunjuk jalan untuk merdeka ulama, yang menyuruh Abdul Rahman jumpa dengan British berbincang, ulama. Yang mengajar bagaimana cara nak bagi dapat mudah merdeka, supaya bawa wakil Cina seorang, wakil India seorang, ulama. Bila dah dapat merdeka, balik pula tanya bila nak isytihar merdeka, siapa yang bagi tarikh? Ulama. Tapi bila dah merdeka, ulama tenggelam dalam lipatan sejarah. Tak diangkat. Kita nak harap siapa angkat? Nak harap kerajaan? Tak seharap kerajaan. Kita dulu, orang yang cinta kepada agama, angkat ulama. Perhidupkan kembali, orang panggil, apa yang ditinggal oleh ulama. Siapa yang suruh Tunku Abdul Rahman pergi jumpa British untuk merdeka? Ulama. Tuan Guru Haji Abdullah bin Fahim Tuan Guru Haji Abdullah bin Ibrahim bin Tahir, yang dikenal dengan Syekh Abdullah Fahim. Tu kepada Tun Haji Abdullah bin Tuan Guru Haji Ahmad Badawi bin Tuan Guru Haji Abdullah bin Ibrahim bin Tahir. Ayah dia Syekh Ibrahim, guru di Masjidil Haram. Dia beranak di Mekah, mengaji sejak kecil di Mekah. Balik umur tua dah di Penang. Dia jadi mufti pertama Pulau Pinang, Syekhul Islam yang pertama Pulau Pinang. Itu Syekh Abdullah Fahim. Dia yang suruh Tunku Abdul Rahman pergi jumpa dengan British. Kalau tidak, cara nak perang sama. Tak habis-habis perang buat kita orang Melayu ni dari ni. Tak habis perang. Jak daripada Belanda mula Portugis apalah Malayan Union nak perang sama dari ni. Maka ulama darul masid muqaddam masalah. Tolak kerosakan yang lebih besar berlaku, mesti didahulukan daripada mana
masalah. Maka disuruh support dengan British cepat-cepat. Nah, tunggu nak pergi dah. Minta derma. Nak pergi dah. Nak pergi seorang lambat tunggu. Lepas ni kena pergi pula, kutip derma pula. Lepas tu, macam mana Tok Guru nak dapat mudah merdeka? Bawa seorang wakil Cina, bawa seorang wakil India. Baru cepat boleh merdeka. Siapa kata? Ulama kata. Siapa? Syekh Abdullah Fahim kata. Tengok. Bagi bincang di British tu, balik kelik boleh merdeka sungguh dah Tok Guru. Bila nak isytihar? 31 Ogos 1957. Rete ni. Kalau tunggu tak isytihar tahun ni nak kena 31 Ogos 5 tahun kemudian baru boleh isytihar. Isytiharlah merdeka. Nampaklah gambar Tunku Abdul Rahman merdeka, gambar Syekh Abdullah Fahim lenyap, hilang tak ada. Tak ada, hilang tu. Padahal ulama kita lah yang menanam sifat kebangsaan, nasionalisme di dalam jiwa-jiwa bangsa, untuk bangkit menuntut merdeka. Sehingga ada nasyid yang dikarang oleh Syekh Abdullah Fahim. Tapi kita semua tak nasyid, tak pernah didendang di dataran merdeka. Tak usah kata kita, cucu dia pun tak pernah baca. Cucu dia tak pernah baca. Ketika cucu dia jadi Perdana Menteri kita dulu. Sayang, kalau di Indonesia ulama mereka disanjung. Ni nak masuk bulan Oktober, 22 Oktober ni dirayakan Hari Santri Nasional, hari tok-tok guru pondok, pelajar pondok seluruh Indonesia. Lagu yang dikarang oleh tok guru pondok mereka boleh dinyanyi oleh bangsa Indonesia sekalian, walau bukan Islam sekalipun. Satu orang ulama, sahabat kepada Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, namanya Tuan Guru Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dia karang satu lagu namanya lagu Yahlal Watan. Lagu ni boleh dinyanyikan oleh orang Indonesia, bukan hanya orang Islam, orang bukan Islam pun boleh. Yahlal watan, yahlal watan, yahlal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal watan. Senang lagu? Tak senang itu ni. Tak usah kata hak Indonesia, hak negara kita Malaysia apa kita tak pernah dengar. Padahal ada ulama kita karang, ada. Malam ni panjang sikit deh, qadha berapa bulan dah tak hari ni. Ada ulama kita karang lagu untuk kemerdekaan. Yatibun nasyidu watan, la yahyal la yastaqil watan, yatibun nasyidu bi dzikril watan, la yahyal malayu wa yastaqil watan. Faham you ya, lain tak faham gini. Hubbu ya malaya qalbi yahim, kaifa wajduki majdas samim, wa tarikhuhu syahidan min qadim, ya habadha anti ni'mal watan. Itu lagu kebangsaan yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Syekh Abdullah Fahim rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Yatibun nasyidu bidzikril watan. Indahnya lagu dengan memperingati tanah air. Ni memupuk semangat cinta pada tanah air. Kita ni kurang cinta pada tanah air, sungguh. Orang kita merdeka, nak kibar bendera Malaysia pun malu. Malunya saya. Macam tak mengaku negara dia. Kalau orang Indonesia bukan setakat kibar, cium seperti Quran. Kita duk cium Quran tu. Bukan orang bodoh-bodoh cium tu. Tok guru, alim ulama dia tu. Pondok-pondok mereka sambut hari merdeka tu berbaris. Cium bendera merah putih mereka tu seperti menghormati Quran tu. Kenapa? Hubbul watanu minal iman. Cinta pada tanah air bahagian daripada keimanan. Tanpa tanah air, masjid ni tak ada ni. Kita tak mungkin aman beribadat dalam masjid ni. Kena bom ataupun kena halau keluar daripada tanah air kita. Ya hayal malayu sedangkan keagungan
engkau keagungan yang sangat sejati. Wa tarikhuhu syahidan min qadim, sejarah engkau menjadi saksi sekian lama. Faya habbaza anti ni'mal watan, alangkah baiknya engkaulah sebaik-baik tanah air. Panjang lagu ni. Nah, hang bodok niat kata tiap-tiap nak mula mengajar, nak suruh nasyid semua buat kita. Nah, kerana folk kita ni kurang sangat rasa cinta pada tanah air. Biar rasa cinta, jangan cinta parti politik, jangan. Itu bermain di tanah air. Menjaga tanah air. Bangsa dia, agama dia, bukan mana dia penting itu dalam akhir semua. Tak lama negara Indonesia nation state, negara bangsa. Kita Malaysia bukan nation state, kena ingat baik. Sebab itulah antara benda hak saya tak setuju dalam bulan merdeka itu, dalam radio-radio dilaungkan selamat hari kebangsaan kepada bangsa Malaysia. Allah, itu tak betul tu. Tak betul. Cuba tuan-tuan beli buku perlembagaan Malaysia, undang-undang am ni, buka buku perlembagaan, tak ada hari kebangsaan. Malaysia bukan negara bangsa. Malaysia bukan negara bangsa, bukan nation state. Tak sama macam Indonesia. Indonesia nation state. Sebab tu kadang-kadang orang Indonesia mata sepek macam Cina, nama macam Jawa. Tanya mu ni Cina ke Jawa? Tak, saya bukan Cina, bukan Jawa, saya bangsa Indonesia. Ya, dia bangsa Indonesia sungguh. Sekolah dia tak ada sekolah jenis Cina, jenis Tamil, mana ada. Sekolah dia sekolah kebangsaan dia satu saja, satu jenis saja. Kita tak boleh buat sekolah, tak boleh buat bangsa Malaysia, tak boleh buat. Bukan tak boleh buat tu kerana haram, dah nak buat boleh. Pertama sekali, institusi pendidikan mesti membatal dan menghapuskan semua sekolah jenis Cina, jenis Tamil. Oh, resih ni. Bukan. Kerana kita nak membina bangsa Malaysia. Sekarang tak ada Melayu, tak ada Cina, tak ada India. Kita bangsa Malaysia. Boleh? Ada brand. Ada brand. Nak hapus sekolah Cina, sekolah Tamil. Tak ada brand. Kita bukan bangsa Malaysia. Ingat baik-baik. Dalam buku perlembagaan, hari merdeka, bukan hari kebangsaan. Nah, baca buku perlembagaan, kena baca. Jangan perlembagaan kafir ni ustaz tak usah baca. Dah kafir tu tak usah duduk negara ni. Ada orang kata perlembagaan kafir ni, perlembagaan jahiliah. Dah kalau perlembagaan Malaysia ni perlembagaan kafir, perlembagaan jahiliah, beli tiket kapal terbang, pergi duduk di Somalia. Jangan duduk di Malaysia kan. Nah, dah kita duduk di Malaysia, buku buku perlembagaan. Perlembagaan tu terbentuk hasil daripada sepakat perjanjian untuk merdeka mula. Al-Muslim ala syurutihim. Orang Islam tu di atas syarat perjanjian mereka. Tu lagu tu panjang pula. Tak boleh. Kalau kecek bab politik ni semangat selalu. Tu lagu tu. Maka kena faham betul-betul. Negara kita bukan negara bangsa. Kita warga negara Malaysia, bangsa Melayu beragama Islam. Warga negara Malaysia, bangsa Cina, agama Buddha, agama Hindu. Warga negara Malaysia berbangsa India, beragama Hindu dan sebagainya. Maka kita berkongsi negara. Warga negara. Kita warga Malaysia. Maka hari kemerdekaan untuk warga Malaysia, untuk rakyat Malaysia, bukan bangsa Malaysia. Tak betul tu. Salah ke Ustaz? Salah. Tak betul. Kalau nak kata bangsa Malaysia, kena start dah nak buat lah ni. Kalau nak buat, kami sebagai kerajaan, kami ingin membina negara bangsa. Mulai sekarang tidak ada lagi sekolah Cina, sekolah Tamil. Satu sekolah saja. Guna bahasa kebangsaan. Baru nanti orang Arab dengar, saya nanti akan berkait rapat dengan relevan atau tidak dengan perkataan harbi atau zimmi dan sebagainya. Di sanalah apa panggil apa, bila kita tahu struktur negara, baru kita boleh tahu
relevan ke tak relevan guna perkataan ni dan sebagainya. Nah, kalau tidak kita tidak akan tahu, bahkan kita cepat menghukum tanpa kita menteliti. Sedangkan al-hukm ala syai' far'un tasawwur. Jangan harap pada kerajaan untuk menghidupkan khazanah yang ditinggal oleh ulama. Kita orang Islam lah yang kena menghidupkan khazanah yang ditinggal oleh ulama. Masjid itu buat tak sambutan kemerdekaan? Buat tak masjid ni? Nah, tak ada semangat cinta negara. Nak biarlah dataran merdeka sambut doh. Nak bagi orang lain je buat. Pak kita orang beragama mana rasa cinta pada negara? Sedangkan yang memperjuangkan tanah air ni ialah ulama, ialah orang beragama, orang yang kuat agamanya dulu. Nah, mulai sekarang setiap hari merdeka semua masjid, semua surau kena sambut kemerdekaan. Berbaris, kena pacok bendera, hormat, nyanyi lagu negaraku, dan tambah lagi lagu yang ditinggal oleh ulama tentang kemerdekaan tadi. Nasyidul watani. Nasyid tentang tanah. Apa itu? Sebagai lambang, sebagai contoh, sebagai orang panggil apa? Sebagai simbol bahawasanya ulama kita dulu tidak pernah ketinggalan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan tanpa tunjuk ajar ulama, Tunku Abdul Rahman tak reti pun nak merdeka lagu mana. Tu. Laulal ilm kana an-nasu kal bahaim, kata tanpa ilmu maka manusia seperti binatang. Kata Hasan al-Basri, ulama kana an-nasu kal bahaim, tanpa seperti binatang ternakan. Tak reti apa. Aku yang tinggal anbiya yang dimakan oleh para ulama. Nah, ulama sungguhlah, bukan ulama letak nama saya ni ulama ni, jangan mahu kayak gitu. Dah. Baik, habis itu. Jadi Ar-Rahman am pada makna, khas pada nama. Tak boleh kita panggil orang tu Rahman, mari sekejap, haram. Nak nama juga boleh, kena lapik dengan Abdur Rahman, ya Abdur Rahman Ta'ala, boleh. Jangan ya Rahman, jangan. Kerana Rahman tertentu nama kepada Allah. Siapa yang memberi nikmat yang nampak dengan mata kasar, yang tak kira siapa, bangsa apa, agama apa, orang tu kafir ke Islam, ada lagi selain daripada Allah? Tak ada, hanya Allah. Itu dia panggil khas pada nama, am pada makna. Sebaliknya Ar-Rahim Al-Munaimu bidaqaikin ni'ami, Allah yang memberi nikmat yang halus-halus, tak nampak dengan mata kasar. Dan terkadang kita yang diberi nikmat tersebut tak berasa nikmat. Mana? Nikmat taufik, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amal, ibadat, ilmu. Itu orang panggil nikmat yang halus, tak nampak dengan mata kasar. Nah itu ni. Dan nikmat ni hanya Allah Ta'ala zahirkan nanti di hari akhirat esok. Sebab itulah Ar-Rahim Al-Munaimu bidaqaikin ni'ami, Allah yang memberi nikmat yang halus-halus, tak nampak dengan mata kasar. Kemudian yang bertakluk al-muta'alliqu bi'ibadihi bi'ibadihil mu'minin fil akhirati, yang bertakluk kepada hambanya Allah, yang mukmin sahaja negeri akhirat. Makna bila kiamat bumi, Allah tak ada Rahman lagi pada hamba, hanya Rahim kepada mukmin sahaja. Rahman tak ada lah. Rahman hanya di dunia. Allah Rahman pada makhluk di dunia. Rahim di akhirat tertentu kepada orang mukmin saja. Walaupun mukmin tu asi sekalipun, kaki maksiat sekalipun. Tu kerana maklum dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, mukmin kaki maksiat yang tidak sempat bertaubat, matinya tak sempat bertaubat, diserahkan urusan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, serah kerjaan pada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak ampun, ampun. Kalau Allah Ta'ala nak azab, azab. Sebab tu kalau orang buat maksiat, dia Islam, jangan kita terus celah. Neraka cerak-cerak dah ni. Mati duk minum arak. Dia kata ni, mati duk judi, neraka yakin. Jangan gitu. Siapa dia mu ni? Jangan nak jadi penghukum mu Tuhan kau. Nanti akhirat Tuhan tanya, manil ladzi azinaka anta tali alayya? Siapa yang mengizinkan engkau ambil tugas aku sebagai Tuhan, hukum hamba aku masuk neraka ke syurga? Siap kita nak jawab susah tu. Jangan ambil kerja Tuhan.
Serah pada Tuhan, kerja Tuhan. Kalau Tuhan nak ampun, dia ampun. Kalau Tuhan nak azab, maka dia azab. Itu mukmin yang asi. Baik. Maka mengasihani akan hambanya Allah yang mukmin Ar-Rahim ini khas pada makna, am pada nama. Sebab tu pada nama boleh orang panggil Rahim, boleh. Hei Rahim, main kejap, boleh. Bahkan disuruh kita bersifat dengan Rahim. Dalam hadis musalsal bi awaliyah, biasanya kalau guru nak meriwayatkan hadis kepada anak murid dia, hadis musalsal, hadis inilah yang pertama-tama akan diperdengarkan oleh guru kepada muridnya. Mana? Ar-Rahimu yarhamukumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang rahim itu akan dikasih belah oleh Allah Ta'ala yang maha kasih belah. Irhamu man fil ardi. Hendaklah kamu kasih kepada penduduk dunia. Tak kira penduduk dunia itu siapa? Orang ke, lembu ke, kuba ke, tak kira, kena kasihlah kau. Sebab tu nak sembelih lembu jangan duk harap sepak buat macam stongkor WWF tu jangan. Kena ahsin zabhatahu. Dalam hadis sebut dia ni, fa ahsinu zabhatahu. Mu kena perelok, perbaikkan cara sembelihan kamu. Allah. Siapa tahap tu syariat aja. Masya-Allah, sungguh Islam ni agama yang damai, agama yang sejahtera, agama keamanan. Maka orang yang disuruh manusia kita ni disuruh oleh Allah, irhamu man fil ardi. Mu kena kasih belah mereka yang duduk di atas permukaan bumi, yarhamukum man fis sama', nescaya akan dikasih belah oleh malaikat yang bertempat di langit. Orang yang bersifat dengan rahim dalam hati dia, senantiasa malaikat duduk rahmat, ya Allah, wi rahmat kau ni, wi rahmat kau ni. Apa? Dia hati kasih belah sama pada hamba-hambamu ya Allah. Itu. Maka sebab itulah Ar-Rahmanir Rahim sangat besar. Kalau kita nak hurai hak ni, masya-Allah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Makna dia tu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau aku nak suruh tulis syarah bismillah dalam buku, dikitabkan dia 100 ekor unta pun tak muat lagi nak pikul syarah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ni. Tu belum lagi nak cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'atar rahmah fa arsala ala kulli khalqihi rahmatan wahidatan fa amsaka indahu 99 rahmatan walau ta'lamul kafir walau ya'lamul kafir bi kulli alladhi 'indallahi minar rahmah lam yu'ayyis ilal jannah. Dalam hadis Nabi sebut sesungguhnya Allah yang menjadikan rahmat cinta ni. Pada hari Allah Taala buat rahmat cinta bahasa kita sekarang rahmat tu cinta lah, senang. Riqatul qalb, mailul qalb, mana condong hati, cinta lah orang panggil. Kita nak kau itu, mana cinta pada orang itu, hati kita cenderung pada orang itu, lembut hati dengan orang itu. Itu dia panggil apa? Rahmat, cinta. Pada hari Tuhan buat cinta, mi'atar rahmah, 100 cinta. Fa'amsaka indahu 99 rahmatan. Allah Ta'ala simpan di sisi Allah 99 cinta. Wa arsala ala kulli khalqi rahmatan wahidatan. Allah Ta'ala titik di atas sekalian makhluk Allah dengan satu rahmat. Kalau kita tengok ibu lembu bagi susu kepada anak dia, itu satu rahmat tu titik dia. Kucing dahsyat lagi, dia beranak bukan seekor, berapa puluh ekor dia ada ni. Kalau duduk isak susu tu sekaligus, memang kuruh perut mak dia. Tapi kasih dia tak apa anak dia ni. Bobolah aku kuruh kek ni dah. Duk nyak anak jujuk minum susu ni. Allah kucing rahmat pada anak-anak dia. Orang pun rahmat pada sesama manusia. Kalau kita tengok kasih belah yang terzahir di kalangan makhluk Allah, bukan hanya manusia, makhluk Allah, itulah satu cinta yang Allah Ta'ala titik atas sekalian makhluk Allah. Kalau orang kafir tahu indallahi minar rahmah, di sisi Allah ada lagi 99 cinta yang Allah Ta'ala simpang untuk hamba dia, lam yu'ayyis ilal jannah, orang kafir pun tak akan putus asa untuk masuk syurga Allah. Itu. Maka sebab itulah dakwah hijrah akhir zaman ni bukan dakwah kepada parti, bukan dakwah kepada puak, tidak. Dakwahnya ialah apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kejayaan Islam. Apabila melihat manusia tu masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, itu kejayaan Islam.
bukan masuk kumpulan kita berbondong-bondong isi borang. Ni ahli kumpulan ramai, ini tanda kejayaan kita. Takbir, Allahu Akbar. Bukan. Kejayaan kitanya ialah apabila orang bukan Islam tu dapat hati dia terpaut dengan Islam. Nah, masuk Islam berbondong-bondong. Kenapa? Karena hasil ada akhlak kita. Itu apa? Lagi pindah Medan Indonesia pula tak disuruh. Itu boleh. Tak ada hijrah. Ba'da ada hijrah pindah rumah dah. Lepas daripada pembuatan. Patu hijrahnya apa? Lagi perang mana saja bukan. Dengan makna erti yang lain ialah melawan nafsu jahat yang ada dalam kita. Sukalati bainan. Musuh sebenar kita ialah nafsu jahat yang ada dalam tubuh kita sendiri. Malu kita sungguh. Cuba tengok. Orang Islam kalau berlaku orang buat jahat, contoh, orang masuk merompok dalam rumah kita. Kalau sempat kita tangkap, apa kita buat? Pertama sekali, tak ada lain dah. Naik ni ya. Dulu belum nak atas ke bala polis. Tapi saya tengok dalam Facebook itu orang bukan Islam, bangsa India, agama Hindu, orang Melayu Islam kita masuk merompok dalam rumah dia. Boleh jadi penagih dadah kot. Masuk. Kita buat live, dia kata tengok ini perompok Melayu Muslim. IC ada tunjuk. Apa tujuan kamu masuk rumah saya ni? Dia nak mencuri. Okey tengok ni, dia kata. Saya bagi peluang. Siang dia orang tua. Kali ini saya maaf. Orang bukan Islam maaf. Saya ni orang bukan Islam lebih beramal nilai daripada kita Islam sendiri. Al-Islam yuhjabu al-Muslim. Agama Islamnya itu terhijab Islam itu sendiri. Ini hak patut kita kena fikir. Maka sebab itulah kita kena bersifat dalam jiwa kita ar-Rahman ar-Rahim. Kena jiwa dengan jiwa kasih belah. Ini mengikut syariat. Jangan kasih melampau anak sahabat ikut syariat. Jangan kita kasih belah rahmat ni mesti kena mengikut Nabi SAW. Bagaimananya orang panggil Nabi, itulah rahmat alam. Wa arsalnaka ila rahmatil alamin. Bukan untuk dikhitab kepada kita, bukan pada mana-mana menteri dalam Malaysia. Anaka tidak aku utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmat alamin, rahmat bagi sekalian alam. Maka perbuatan Nabi itulah rahmat. Bagaimana perbuatan Nabi rahmat? An Abdillah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina min ar-rijali al-mutaqaddimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhrijuhum min buyutikum. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutlah dia. Kata Abdullah bin Abbas, la'ana nabi, mana oleh Nabi dari riwayat yang lain 3 kali. Dosa lah Nabi laknat sekali. Tiap-tiap dosa yang Nabi laknat itu tandanya kabair, dosa besar. Zina Nabi laknat, rasuah Nabi laknat, minum arak Nabi laknat. Tapi laknatnya sekali. Tapi dosa ni 3 kali Nabi laknat. Dosa apa? Al-mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i. Orang-orang yang berusaha merubah rupanya kepada perempuan di kalangan laki-laki, dan orang-orang yang berusaha merubah rupanya kepada laki-laki di kalangan perempuan. Bapa kena terjemah gitu. Mukhannas mutarajjilah ni orang panggil fa'il muta'addi bina sayruratus syai'. Ini ngaji sorah je, ngaji kat pondok je, tak payah ngaji jauh-jauh pakai Universiti Al-Azhar. Fa'il muta'addi maknanya dia berusaha sendiri. Bina suatu syai', apa? Merubah rupa sahaja, bukan bukan ubah asal kejadian. Ubahnya rupa kejadian.
kejadian dia jantan jantan, dia betina tetap betina. Itu sebab tu kalau orang maknya mati tu iman doa Allahumma fillahu ka Allahumma fillaha. Hu kaha. Hu kaha. Hu jangan ha jangan. Tak nampak rupa lelaki Ustaz. Itu connect dia sudah potong. Potong tu dia yang berusaha. Adapun di sisi Allah tetap dia laki-laki. Itu tanda Allah Ta'ala nak dia kembali kepada aslul khilqah, aslul fitrah. Maka sebab tu jangan terlampau rahmat sangat sampai yang kerak connect pun kita panggil dia seorang perempuan. Jangan. Jangan sampai satu. Nah, dia orang maknya kena panggil she ke he. She ke he. He, jangan she, jangan. Kalau she itu dia seorang perempuan. Maknanya kita mengiktiraf orang yang telah kerak tu dipanggil perempuan. Jangan gitu, jangan. Tak baik. Nah, panggil he. Saya ni bukan tak nampak macam perempuan. Kopek saya dah besar. Itu saya sudah potong. Agama tetap iktibar awak laki-laki. Sejauh mana awak ubah rupa awak, tetap pintu taubat Allah terbuka. Selagi mana nyawa duduk dalam badan, selagi mana nyawa mu tak sampai di halkum, selagi mana matahari tak terbit di pihak maghrib. Nah, tu lagu tu. Baru tu angkat beliau dari sini, kita angkat mereka-mereka begini, kita bagi orang kenal. Jangan gitu. Kita kalau nak dakwah orang maknyah, jangan angkat yang masih tegar kemaknyahannya. Ada je maknyah yang telah bertaubat. Cuba dia pernah seorang maknyah namanya Syafiq Rosli ke apa nama, tak ingat. Dia taubat daripada umur dia 50 duduk mana jam duduk dulu di pondok pas subuh. Kalau kita tunggu panggil angkat ni buat sidang media, ini maknyah yang telah bertaubat kembali ke pangkal jalan, dia duduk di pondok subuh. Semua sedunia semuanya menjadikan sebagai tokoh. Ini sebagai idola karena dia lebih mengerti dengan jiwa kemaknyahan itu, karena dulu dia asal daripada itu. Baru kita panggil dakwah kepada mereka golongan-golongan yang lari daripada fitrah aslul khilqah, kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan kepada seseorang hamba. Baik, kemudian kata musannif, alhamdulillahil munfaridi bil ijadi wal i'dami. Habis itu bismillah tu. InsyaAllah pada pertemuan yang lagi akan kita akan sambung pada kata musannif setelah habis bismillah, maka musannif masuk nak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan katanya alhamdulillah, bermula tu hak Allah al-munfaridi, yang ketunggalanlah ia Allah, bil ijad, dengan menciptakan makhluk, wal i'dam, dan meniadakan makhluk. Salaka abduka rasulika nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa fi Suria wa fi Misra wa fi Yaman wa fi Burma wa fi Fattani wa fi Indonesia wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.